KPM. Apa ni? Graf ni macam pernah tengok je. Cikgu. Ya. Cikgu. Kenapa kita tengok graf ni macam dekat hospital je, cikgu? Dah sampai dah Nisa. Tadi saya tunggu. Okey. Sebenarnya betul. Graf ini memang ada di hospital. Baik. Dan untuk makluman Nisa, ini adalah graf data ECG. Dan sebenarnya bukan nak belajar data ECG Nisa. Hari ini kita nak kaitkan data ECG ni dengan topik yang kita nak belajar, iaitu graf fungsi trigonometri. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton saluran Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya Nisa K. Diharapkan penonton semua sihat, sejahtera dan bersedia untuk topik kita hari ini. Kita nak sama-sama belajar mata pelajaran matematik topik tingkatan 5. Sebelum itu, jom kita nak persilakan guru matematik kita hari ini, iaitu Cikgu Nur Faiza Abu Bakar dari SMK Konvent Bukit Mertajam Pulau Pinang. Selamat datang, Cikgu. Hari ini kita juga dibantu oleh juru bahasa isyarat, iaitu Cikgu Suhana Fazil dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Kuantan, Pahang. Baiklah, nampaknya semua dah bersedia. Saya ingat tadi kita dekat hospital, duk-dap, tit. Rupanya kita nak belajar matematik dan topiknya ialah graf fungsi trigonometri. Cikgu, saya kena lukis graf ke, cikgu? Nisa tak perlu risau. Nisa tak kena lukis graf. Tapi Nisa kena tolong saya, bantu saya cari nilai yang sesuai. Baiklah, cikgu. Jom kita nak berkenalan dengan murid-murid yang akan bersama-sama dengan kita bagi mempelajari topik ini. Siapa ada dekat sini, cikgu? Okey, Nisa. Sebenarnya 4 orang murid saya ini adalah semua murid daripada SMK Konvent Bukit Mertajam. Okey, kita tengok daripada atas. Kita ada Michelle. Hai, Michelle. Hai, Michelle. Michelle mana? Okey, seterusnya kita ada Samprita sebelah Michelle. Hai, Samprita. Kemudian kita ada Viviana dan juga Diana. Hai. Selamat datang ke Didik TV. Wah, semua sudah bersedia ke? Kalau dah bersedia, boleh tak bagi Nisa double thumbs up macam ni? Mana double thumbs up? Senyum je. Tersengih pula mereka. Mungkin dah bersedia lah kot kan? Okey, tak apa, cikgu. Jom kita nak teruskan dengan topik kita hari ini, graf fungsi trigonometri. Silakan, cikgu. Okey, so murid-murid semua, hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 5, bab 6, graf nisbah dan graf fungsi trigonometri. Baik. Nampak tak di sini kita ada perkataan trigonometri sebenarnya, Nisa. Jadi bukan graf fungsi biasa. Baik. Okey, apa yang penting kita adalah nak belajar dulu. Sebelum kita nak belajar tentang graf, kita kena pandai atau mahir mencari nilai sin X, cos X dan tan X. Bagi sudut antara kosong darjah atau sifar darjah sehingga 360 darjah, Nisa. Baik. Okey, untuk makluman semua murid, untuk graf fungsi trigonometri, kita ada 3 jenis graf. Baik. Okey, graf yang pertama, macam yang tadi kita tengok data ECG itu adalah berkaitan dengan graf sinus. Baik. Atau persamaannya adalah Y sama dengan sin X. Baik. Dan bentuk grafnya adalah seperti ini. Murid tak perlu menghafal, tetapi murid perlu memahami bentuk graf ini. Seterusnya, daripada graf sinus, kita ada graf cosinus ataupun persamaannya adalah Y sama dengan cos X dan bentuk grafnya adalah seperti ini, Nisa. Dan graf yang terakhir adalah graf tangent di mana dia punya persamaan adalah Y sama dengan tan X dan bentuk grafnya adalah seperti ini. Dan sebenarnya murid, sebelum melukis atau sebelum menghasilkan graf ini, Nisa, murid perlu pandai mencari nilai-nilai sudut apabila diberi. Okey, itu yang penting. Sebab itu, kalau kita lihat di sini, inilah contoh data yang diberi. Kita ada daripada sudut sifar darjah, 30 darjah, 45 darjah, 90 darjah, 180 darjah
Sebenarnya dia boleh bagi macam-macam sudut. Tapi saya nak bantu murid kita dan Nisa sekali untuk bantu saya menggunakan kalkulator mencari nilai data tersebut. Baik. Okey. Sebenarnya dalam matematik selain daripada buku teks, kita kena ada kalkulator. Saya dah ada, cikgu. Nisa dah ada. So boleh guna kalkulator. Bagaimana nak menggunakan kalkulator? Jadi kalkulator ini kalau murid lihat dia memang ada sin, cos dan tan. Kalau kita nampak tak sin, cos dengan tan? Nampak, cikgu? Okey, kita mula yang pertama. Baik. Okey, kita tengok nilai X. Murid saya pun dah pegang kalkulator. Okey. Kita tengok nilai X yang pertama. Sin sifar darjah. So kita cuma menekan sin kosong. Macam ni. Kosong. Jadi kita tekan sama dengan dan kita akan dapat nilainya adalah sifar. Sama. Seperti ini. Okey. Kemudian kita ada nilai apa? 30 darjah. 30 darjah. Cuba Nisa tekan. Sin 30. Tak payah letak darjah. 30 sahaja. Kemudian kita tekan 30. Sama dengan Nisa dapat berapa Nisa? Sifar perpuluhan 5, cikgu. Ya, kita tengok betul tak? Yes. Betul ke? Sifar perpuluhan 5. Jadi Nisa, apa kata kita warm up sikit? Boleh. Saya minta murid saya di rumah dan juga di studio. Mungkin Nisa juga nak cuba mencari nilai sin, cos dan tan. Baik. Sebenarnya. Jadi di sini murid saya jangan susah hati. Tak perlu pun menghafal, tapi macam saya cakap, murid perlu mahir menggunakan kalkulator. Okey. Cikgu, saya ada soalan, cikgu. Contohlah saya tekan sin 45. Banyak tempat perpuluhan. Sampai perpuluhan berapa saya nak kena ambil, cikgu? Biasanya kita akan ambil 4 angka bererti. Ataupun 4 tempat perpuluhan. Itu lebih tepat. Okey, tapi sebelum tu cubalah saya nak tanya. Nisa tekan tan, kita nak buat tan Tan 90. Agak-agak berapa kalkulator Nisa bagi jawapan? Cikgu. Cikgu. Tolong saya. Murid-murid, kenapa math error? Bila tan 90, math error bukan bermaksud kalkulator ni rosak. Kalkulator ni betul. Jadi murid kena tahu bermaksud pada 90 darjah untuk tan tidak ada nilai. Jadi nama dia adalah tidak tertakrif ataupun dikenali sebagai infinity. Okey, saya rasa murid saya dah habis menjawab. Sekiranya murid dah habis menjawab, boleh tak murid angkat data yang diberi? Saya nak lihat, kita nak compare Nisa jawapan yang diberi. Kita murid lihat, kita semak jawapan masing-masing. Dan murid di rumah juga boleh menyemak jawapan. Okey. So daripada sini, kita nampak jawapan di sini. Okey, murid saya semua dah habis menjawab. Baik. Jadi kita tengok satu persatu. Adakah seperti ini sama? Negatif 1 pada 270 darjah dan 360 darjah. Dan semua jawapannya, nampak tak? Adalah sama. Jadi tahniah kepada semua murid yang menjawab. Okey, tidak tertakrif. Murid juga boleh menggunakan simbol di sini, Nisa. Infinity. Yes. Ini simbol infinity. Anak-anak saya atau murid saya. Jadi daripada sini, murid kena faham untuk melukis graf fungsi trigonometri, Nisa. Perkara pertama, murid perlu mahir dahulu mencari nilai menggunakan kalkulator. Baik. Macam kalau salah tekan, nanti akan dapat graf yang salah. Maknanya kalau nilai itu salah, graf pun akan salah. Ya, graf pun akan salah. Dan selepas ini, saya akan tekankan kepada murid bagaimana apabila wujud tidak tertakrif ini, bagaimana nak melukis graf. Dah tak ada nilai kan? Tidak tertakrif. Bagaimana cara kita nak melukiskan graf? Baiklah, nampaknya semua murid-murid dah panaskan enjin masing-masing. Kita dah mengimbas kembali mencari nilai sin, cos dan juga tan. Harap murid-murid di rumah pun dah panaskan enjin, tapi kita nak rehat dulu, cikgu. Semua masih okey ya? Kita boleh rehat dahulu. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kita nak kembali belajar graf fungsi trigonometri. Kita ada banyak lagi ni nak belajar ni. Jadi yang di rumah jangan ke mana-mana. Jom kita rehat dahulu. Kembali selepas ini di Menengah Atas Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah atas di saluran Didik TV KPM. Topik kita hari ini graf fungsi trigonometri, dan sekarang kita nak tahu macam mana kita nak tafsir graf tu, cikgu. Macam mana kita nak lukis graf tu. Macam mana kalau kita dapat nilai yang salah. Macam manalah rupa graf kita, cikgu. Jom cikgu Faizah kita teruskan. Boleh Nisa. Okey. So, hari ini kita nak belajar melukis dan mentafsir graf fungsi trigonometri. Baik. Nisa kena tahu dan murid kena tahu. Apabila ada perkataan melukis, bermaksud kita kena guna pensel dan pembaris. Baik. Jangan lukis guna tangan. Guna pensel dan pembaris. Maksudnya mesti lukisan itu dengan tepat. Baik. Jangan guna pen. Jangan guna pen. Ya. Okey. Ini berdasarkan data yang kita cari sebelum ini. Baik. Menggunakan kalkulator. Dan saya kata tadi, saya akan terangkan bagaimana jika wujud perkataan tidak tertakrif jika kita nak melukis graf. Baik. Okey. So kita lihat satu-satu, kita ada pergi kepada graf sinus. Dan untuk makluman murid, kita cuma ada 3 sahaja bentuk graf fungsi trigonometri. Baik. Iaitu graf sinus, cosinus dan tangent. Dan sekarang kita nak belajar melukis graf sinus. Jadi saya harap murid saya di studio dan murid saya di rumah bersedia. Okey, daripada data yang diperolehi begini murid saya, apabila diberi kertas graf, perkara pertama murid kena faham. Apabila melukis sesuatu graf, perkara yang paling penting selain daripada data Nisa, skala mesti seragam. Baik. Dia tak boleh lompat-lompat. Kalau kata contoh skala seragam adalah seperti ini. Kita ada paksi X dan paksi Y. Katalah kita bermula pada 45 darjah. Baik. Jadi kita beza di sini pun tambah 45 darjah. Sebab tu terus dapat 90 darjah. Baik. Murid saya. Seterusnya tambah lagi 45 darjah. Murid dapat 135 darjah. Bermaksud tak boleh skala itu daripada 45 jadi teruslah 180. Bila dah jadi 180, jadi lagi yang lebih besar. Baik. Tak boleh. Jadi sebenarnya skala ini mempengaruhi atau perkara yang paling penting. Jadi skala mesti seragam. Baik. Jadi daripada sini, berdasarkan data yang kita perolehi, kita cuba memplot graf ini. Baik. Okey. Katakanlah pada X sifar darjah. X sifar darjah. Nilai X adalah sifar. Jadi kita akan dapat di sini. Baik. Ini cara plot dia. Kemudian pada 30 darjah, sin X-nya adalah sifar perpuluhan 5. Okey, mungkin ada murid tanya, cikgu, saya tak tulis sin X, saya tulis Y. Boleh murid saya. Baik. Murid boleh menulis Y atau murid boleh menulis sin X. Sebab persamaan graf sinus adalah Y sama dengan sin X. Jadi mana-mana pun boleh diterima. Baik. Okey. Seterusnya pada 45 darjah kita dapat sifar perpuluhan 7 sifar 71. Yang tadi Nisa kata kalau panjang berapa tempat perpuluhan nak ambil. Baik. Kan? Okey, biasanya kita ambil 4 tempat perpuluhan atau 4 angka bererti. Baik. Dan seterusnya 90 darjah kita dapat 1, 180 darjah kita dapat sifar, Baik. 270 darjah kita dapat negatif 1 dan 360 darjah kita dapat sifar. Bila murid dah dapat plot-plot seperti ini, jangan pula guna pembaris garis-garis. Jadi piramid nanti cikgu. Ya, jadi piramid tajam-tajam kan? Tak. Sebenarnya kita guna tangan kita, guna pensel, kita sambungkan saja semua titik seperti ini. Orang kampung saya kata freehand, dengan cikgu. syarat dia, kena praktis sikit. Dengan syarat dia, guna tangan dan mesti curve macam ni. Dan inilah contoh graf sinus yang terhasil. Saya harap jelas penerangan saya kan. Bagaimana nak melukis graf sinus tersebut. Cikgu, saya ada soalan. Saya murid yang banyak bertanya cikgu. Kadang-kadang kan saya keliru. Saya nak plot graf tu menggunakan titik bulat ataupun pangkah yang kecil tu. Okey, soalan tu sangat bagus. Sebenarnya dua-dua boleh. Baik. Okey, tapi kalau tanya pandangan saya, graf dot ini lebih mudah. Sebab bila murid buat dot, kata ni dot kan. Bila murid nak garis, asalkan terkena saja pada dot,
terus kita terima. Dapat markah dah kat situ. Terus. Tapi kalau murid buat cross macam ni, murid kena pastikan bila murid nak garis mesti melalui tepat-tepat di tengah-tengah. Ya, itu yang sebenarnya. Jadi saya harap perkongsian ini dapat membantu murid dan juga Nisa. Ya, terima kasih cikgu. Okey, jadi saya tak nak buang masa Nisa. Jom. Sebenarnya kita ada 2 graf daripada data yang diberi. Okey, saya nak minta murid saya di studio dan di rumah cuba melukis graf. Bagaimana nak lukis graf cosinus? Pertama, ingat pesan saya, mesti ada paksi X dan paksi Y. Kemudian pastikan skala mesti seragam. Jadi kita tengok murid kita tengah melukis ya Nisa. Betul. Kita pun so daripada ini graf yang diberi. Jadi murid tak perlu risau. Kalau dalam soalan kertas graf ini diberi. Tapi bagaimana murid membina skala tersebut? Tadi saya dah berkongsi tip. Skalanya mesti seragam. Kalau kata tambah 30 lah kita tambah. Jangan tambah 50. Ya, macam tu sebenarnya. Kalau jangan sini tambah 30, sini pula tambah 50. Alamak. Dia dah tak seragam. Nanti graf tu jadi lain cikgu. Jadi macam dekat hospital tu nanti. Ya, automatik dia adalah salah. Baik. Itu dalam matematik. Dalam matematik apa saja yang melibatkan graf ya Nisa? Mesti perkara pertama kita nak tengok skala dulu. Baik. Sebelum kita nak lihat titik-titik yang ditanda, kita nak lihat skala dulu. Ada tak murid saya yang dah habis? Siapa yang dah habis kita nak bagi ganjaran kan Nisa? Betul. Ya. Saya nak bagi ganjaran. Kita ada stiker kat sini. Baik. Okey, Misha dah dapat. Okey, Misha orang yang pertama. Saya nak graf sinus Samprita. Sinus dahulu. Graf sinus. Misha dah dapat, Dayana dah dapat, okey. Okey, Samprita dah dapat, cuma jauhkan sikit tak nampak. Lagi satu Viviana. Okey. So kita nak compare dengan jawapan yang sepatutnya. Baik, jom kita tengok. So daripada sini, kita dapat dulu kita ada 1 dan negatif 1. Ya. Dan seterusnya kita buat titik dan kita akan dapat jawapan seperti ini. Nisa rasa sama tak dengan jawapan murid saya? Cosinus. Graf cosinus. Murid tunjuk sinus lah. Graf sinus dah tadi. Graf cosinus. Ini graf sinus. Kita graf nak sinus tengok kita dah buat tadi kan? Kita nak buat graf cosinus. Murid saya dengar tak? Boleh. Cosinus. Betul lah tadi Samprita dah tunjuk. Samprita lah yang betul. Alamak. Alamak, maaf murid-murid. Jom, tajuk grafnya adalah cosinus. Okey, Viviana dah tunjuk. Viviana boleh kebelakangkan sikit kertasnya. Kita nak lihat keseluruhan graf. Baik, terima kasih. Okey, Samprita. Okey. Dayana, Michelle pun. Baik, cikgu. Bagaimana kita lihat? Okey, saya nak analisis sikit Nisa. Baik. Daripada graf murid. Kalau kita tengok graf Dayana, Dayana tunjuk graf sikit. Nampak tak dekat pada 270 baik. Dengan 300. Dia macam ada tajam sikit. Nampak tak Nisa? Dia punya graf macam dia tarik sikit mendekati kan. Tapi paksi. Sebenarnya murid kena buat graf itu licin. Maksudnya graf itu nampak cantik lebih kemas, dan sebagainya. Okey, graf yang lain tak ada masalah, semuanya cantik dan saya rasa semuanya betul. Semua betul. Semuanya betul. Jadi berapa ganjaran? Disebabkan Samprita yang pertama, so kita bagi 2 stiker. Manakala murid kita yang lain kita bagi 1 stiker. Baik. Okey, sementara Nisa bagi stiker, kita nak buat graf ketiga. Boleh cikgu. Graf tangent. Jom. Okey, cuba murid melukis graf tangent ini. Dan di sini ada 2 nilai tidak tertakrif, iaitu 90 darjah dan 270 darjah. Jadi saya kongsikan sedikit sementara murid tengah melukis. Baik. Okey, ini adalah skala yang kita buat atau skala yang seragam. Tapi pada 90 darjah dan 270 darjah kita akan letak garis putus-putus Nisa. Baik. Kenapa garis putus-putus? Sebab ini adalah nilai yang tidak ada nilai. Sebab itu dia sebut tidak tertakrif. Di sini wujud garis putus-putus pada 90 darjah dan 270 darjah. Sekiranya murid dah habis melukis, murid boleh tunjuk graf tangent murid. Samprita juga yang pertama. Nampak tak? Okey. Samprita begitu kompetitif. Kalau murid lihat, Samprita letak dalam bentuk titik. Plot. Tapi Viviana letak dalam bentuk cross. Viviana yang di bawah. Tapi jawapannya tetap sama. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Cuma pastikan graf yang dilukis itu lebih
tepatlah. Melalui. Itu yang sebenarnya. Baik, cikgu saya ada soalan lagi cikgu. Ya. Apa akan jadi kalau ada murid yang tidak letak garis putus-putus menandakan tidak tertakrif itu? Okey, biar kalau kosong tak saja. letak, tak ada masalah. Cuma dengan syarat garisan itu tidak menyentuh pada garisan tersebut. Pada sudut tersebut. Baik. Jadi contohnya seperti ini. Tersemak. Dan saya tengok tadi jawapan murid saya semuanya betul. Baik. Okey. Jadi kalau kata tak letak, jangan pula murid buat daripada sini pergi sini. Dia tak boleh. Dia akan salah. Baik. Sebab itu perlu kita letak supaya guide kita. Ataupun supaya kita jaga tidak menyentuh garisan tersebut. Garisan 270 darjah tu. Ya, 270 dan 90 darjah. Ini specialnya tan. Dan murid kena ingat sebenarnya untuk graf tan dia mesti pada ruang positif dulu. Oh, okey. Yang terakhir daripada negatif. Baik. Jadi murid tak ingat kan? Okey. Nisa dah pegang stiker dah. Jadi Samprita sebab yang pertama dia kena 2 lah. 2 lagi pada seronok Samprita. dia. Yang lain dapat 1 je. Tak mengapa, ada masa lagi cikgu. Banyak lagi soalan kita ni. Baik, sementara saya tanpa cikgu boleh teruskan cikgu. Okey, jadi murid saya selain daripada melukis graf, kita juga perlu mahir mentafsir graf. Okey, bila nak tafsir graf ada beberapa maklumat atau nilai yang perlu kita cari. Okey, pertama murid kenal pasti bentuk graf. Kedua, murid dapat menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Dan yang ketiga, murid dapat juga tentukan pintasan X dan pintasan Y. Murid jangan susah hati, saya akan bantu murid bagaimana untuk mentafsir graf fungsi trigonometri dengan mudah. Baik. So kita lihat ini graf sinus. Okey, perkara pertama kita nak tahu atau kita nak belajar bentuk graf. Daripada bentuk graf, kita dapat bentuk graf ni adalah bentuk huruf S. Sebab itu sinus. Murid senang nak ingat. S. Lagi pada situ, kita dapat nilai maksimum. Nilai maksimum adalah apabila nilai yang paling tinggi. Jadi di sini kita nampak nilai maksimum kita adalah 1 pada paksi Y. Apabila X sama dengan 90 darjah. Baik. Manakala nilai minimum, bila dah ada maksimum, mesti ada minimum. Nilai minimum adalah negatif 1. Pada bila? Pada X sama dengan 270 darjah. Baik. Okey, seterusnya pintasan X. Murid saya, bila soalan sebut pintasan X, bermaksud yang menyentuh paksi X. Baik. Jadi pada graf ini kita ada 3. 1 di sini, 1 di sini dan 1 di sini. Jadi pintasan X kita ada 3 nilai, iaitu 0 darjah, 180 darjah dan 360 darjah. Baik. Sangat mudah. Dan akhir sekali kita ada pintasan Y. Bila sebut pintasan Y, bermaksud dia menyentuh paksi Y. Di mana graf ini menyentuh paksi Y? Sebenarnya graf ini menyentuh di sini. Jadi nilai Y-nya adalah sifar. Sebab itu pintasan Y pada Y sama dengan sifar. Baik. Okey, jadi saya tak nak buang masa. Saya minta murid saya cuba mengenal pasti bentuk graf kosinus, nilai maksimum, nilai minimum, pintasan X dan pintasan Y. Baik, silakan murid-murid yang di rumah juga boleh mencuba untuk menjawab soalan agak-agak bagi Nisa graf kan. kosinus. Sementara diorang menjawab kan. Graf kosinus ni agak-agak bentuk apa? Macam huruf U je cikgu. Bentuk U ataupun bentuk loceng. Loceng. So jadi bila murid nak mengingat, murid mengingat senang saja. Kosinus, loceng. Loceng. Jadi pastikan bila murid melukis graf kosinus mesti berbentuk loceng. Baik. Okey. Kalau tadi sementara itu murid tengah menjawab tak apa. Sebab murid kena jawab pada jawapan data di belakang. Ya. Saya nak lihat. Dah ada dah murid yang menjawab. Dah siap. Dayana pertama. Dayana cuba untuk mendapatkan 2 pelekat ganjaran nampaknya. Okey. Daripada sini, okey, maksimum untuk graf cos X kita ada nilai 1. Baik. Nilai 1 maksimum dan juga pada ada 2 nilai. Baik. Tetapi maksimumnya pada 2 nilai X iaitu 0 darjah dan 360 darjah. Baik. Manakala nilai minimum mesti di mana Nisa? Di bawah. Di bawah. Okey, di bawah kita adalah negatif 1. Baik. Jadi pada 180 darjah. Seterusnya, kalau pintasan X, Nisa rasa pintasan X dekat mana dia menyentuh? Dekat yang pertama, yang atas tu. Okey. Ni paksi X kita paksi adalah X, di 90 sini darjah. murid saya.
Jadi di mana murid nampak dia menyentuh paksi X? 90 darjah dan 270 darjah. Pandai Nisa. Kalau Nisa dah boleh menjawab, saya yakin murid saya pun dapat menjawab. Okey. So pintasan X kita ada 2 pada 90 darjah dan 270 darjah. Baik. Manakala pintasan Y kita adalah 1 sebab dia menyentuh 1 di sini pada paksi Y. Itu sahaja. Okey, dah habis graf kosinus, kita pergi graf yang terakhir. Baik, cikgu. Ganjaran untuk graf kosinus, cikgu. Graf kosinus. Diana saya bagi 2. Diana 2. Baik. Yang lain sebab dia orang tak menulis kan. Dia orang menulis pada jadual. Sebenarnya jadual tu belum lagi. Okey, Diana aja dapat 2. Yang lain kita belum bagi lagi. Dan kita pergi pada graf yang terakhir. Okey, graf yang terakhir saya tak nak buang masa, saya nak terang kepada murid sebab ini graf special sikit. Graf tangent. Bila graf tangent, bentuk grafnya adalah seperti ini. Dan kita ada nilai tak tertakrif pada 90 darjah dan 270 darjah. Jadi, bila tidak tertakrif murid saya, maka dia tak ada nilai maksimum. Baik. Sebab dia akan naik atas saja, dia tak menyentuh graf ini. Jadi, dia tak ada nilai maksimum. Manakala, nilai minimum pun dia tiada. Sebab apa? Sebab bila dia turun, dia juga tidak menyentuh sehingga akhir. Itu bermaksud nilai minimum. Baik. Okey. Seterusnya, tetapi dia ada pintasan X. Dia menyentuh paksi X. Okey. Jadi bila dia menyentuh paksi X, kita ada berapa nilai yang menyentuh paksi X? Ada 3, cikgu. Ya, kita tengok pintasan X kita ada 0 darjah, 180 darjah. Dan juga 360 darjah. Dan manakala pintasan Y kita adalah kat mana? Ada 1 je kan, cikgu? 1 je dekat sifar. Baik. Okey, di situlah pintasan Y kita. Jadi saya harap murid memahami dan barulah sekarang saya nak murid menulis jawapan yang sebenar. Dah dapat dah. Sabar. Tak, sekarang saya nak murid mengangkat jawapan yang ada pada jadual yang diberi. Michelle yang pertama. Jadi bila diberi soalan yang macam ni, murid dapat menjawab seperti ini, Nisa. Kita semak. Kita nak tengok semak betul ke tidak jawapan murid dengan jawapan saya. Kita lihat ke 1 tidak tertakrif, negatif 1, negatif 1. Semua macam sama je, cikgu. Ya, macam sama. Tapi sebab Michelle yang pertama angkat, dia orang berlawan untuk berlumba-lumba kan? Okey, Michelle kita bagi 2. Manakala yang lain kita bagi 1 stiker. Baiklah, Michelle dapat 2 mata ganjaran untuk pusingan kali ini. Wah, macam pertandingan pusingan kali ini. Dan juga yang lain dapat 1 mata ganjaran. Tapi tak mengapa, akan ada lagi peluang untuk mereka, cikgu. Ada banyak untuk lagi dapat soalan. lebih mata ganjaran. Sementara itu, jom kita nak rehat seketika. Yang di rumah, jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini di slot menengah atas Didik TV KPM. Ini berapa tadi? 1. Okey, 1. Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton slot menengah atas di saluran Didik TV KPM bagi mata pelajaran matematik. Topik kita graf fungsi trigonometri. Mudah je. Setakat ni kita dah sama-sama belajar dan kita nak tahu lah, cikgu, macam mana kita nak membezakan graf-graf yang kita dah belajar ni, cikgu. Okey, Nisa. So, untuk bahagian ini dia lebih kepada bagaimana nak menjawab soalan dengan mudah. Baik. Okey. Sebab kebanyakan murid sangat takut bila melibatkan topik graf fungsi trigonometri. Tapi murid jangan risau, kita akan belajar bersama-sama bagaimana teknik mudah untuk menjawab soalan-soalan ini. Baik. Okey, kita tengok contoh. Antara graf berikut, yang manakah mewakili graf Y sama dengan tan X pada atas sudut sifar darjah hingga 360 darjah.
Okey, saya nak kongsi teknik sikit Nisa. Baik. Ini adalah soalan objektif. Bila kita diberi pilihan jawapan. Jadi secara tidak langsung, pilihan jawapan yang diberi ini dah membantu kita sebenarnya. Jadi daripada sini, kita lihat, cuba kita tekan tan 180 darjah. Murid, tekan kalkulator, onkan kalkulator. Okey, tekan tan 180 darjah. Seperti ini. Dan murid akan dapat jawapannya berapa Nisa? Sifar. Sifar. Jadi tip dia murid tengok 180 darjah di mana yang atau menyentuh pada sifar. Kalau macam A, dia menyentuh pada sifar. Mungkin A kan? Betul. Okey. Kalau B, dia tidak menyentuh. Jadi bukan B. Betul tak? C, adakah dia menyentuh? Tidak. Tidak menyentuh. Dan akhir sekali, D, dia menyentuh tak? Tidak. Tidak, sebab dia garis tertakrif di sini. Jadi jawapan dia apa? Sangat mudah. Jawapannya adalah A. Itu sahaja murid saya bila datang soalan yang seperti ini. Ini salah satu kaedah juga. Bila kita tekan tan 90 darjah, kita tahu tidak tertakrif. Jadi murid, selain daripada kaedah yang tadi saya buat dengan Nisa, okey, tan 90 darjah adalah terletak di sini. Di sini 90 darjah. Jadi bila disebut tidak tertakrif, maka jawapan B ini adalah salah. Sebab 90 darjah ini nilainya sifar di sini. Tidak tertakrif. Maksudnya dia tidak menyentuh 90 darjah. Jadi sangat mudah di sini murid saya. Kalau diberi soalan pilihan jawapan seperti ini. Okey, tanpa buang masa, kita cuba ni. Soalan kedua. Okey, kita tengok soalan kedua. Sama-sama. Okey. Yang manakah mewakili sebahagian daripada tan Y sama dengan tan X? Murid lihat darjah yang diberi. Okey, ada tak murid dapat menjawab? Kalau siapa yang dapat jawab, cepatnya. Laju. Takut. Okey, Y sama dengan tan X. Murid saya semua menjawab C. Okey, kita nak tengok betul ke salah Nisa. Okey, kita cuba Okey, cuba Nisa tekan. Saya tengok jawapan A lah dulu Okey, sini ada sudut 90 darjah. Cuba Nisa tekan tan 90 darjah. Sekali lagi rosak kalkulator saya kerana nilainya tidak tertakrif. Jadi maksudnya betul dia tak menyentuh. Ini mungkin betul lah. Ini pun mungkin betul. Tapi cuba Nisa tekan tan 180 darjah. Tan 180 darjah sama dengan sifar, cikgu. Dia menyentuh tak Nisa? Dia tidak menyentuh sebab dia letak tidak tertakrif kan? Maka B dengan D adalah salah. Cuma nak sekarang kita nak beza antara A dan C. Mana satu jawapan? Kan tadi saya dah bagi tip, kalau tan dia mesti positif dulu kan Nisa? Positif dahulu. Jadi betul lah jawapan murid saya iaitu C. Jadi semua dapat satu stiker. Satu stiker ganjaran. Tahniah murid-murid. Baik, soalan seterusnya cikgu. Soalan seterusnya, okey, kita tak nak buang masa lah. Ini adalah tipsnya. Sama yang macam saya terangkan sebentar tadi. Okey, soalan ketiga. Di manakah graf Y sama dengan cos 2X? Cos 2X. Jadi di sini saya nak tekankan sikit boleh Nisa nak boleh, share? cikgu. Saya tulislah Boleh, tak ada masalah. Y sama dengan cos 2X. Murid saya di rumah dan juga di studio. Lihat di sini, contoh saya bagi tips. Katalah saya nak ambil 90 darjah. Baik. Okey. Y sama dengan cos 2 darab 90 darjah. Cos. Murid jangan salah tekan kalkulator. Murid kena tekan kalkulator cos 180 darjah. Maknanya cikgu. Kena darab ini dulu. Jangan salah tekan kalkulator. Cuba Nisa bantu saya. Kalau cos 180 darjah, berapa Nisa dapat? -1. Okey, -1. Murid jangan confuse. -1 ni bukan pada 180 darjah. Sebenarnya -1 ni pada 90 darjah. Jadi di mana 90 darjah, nilainya -1. Kalau kita tengok A, 90 darjah nilainya 1. Salah. Okey. Yang ni 90 darjah? Sifar. Salah. Yang ni 90 darjah? Sifar. Jadi jawapan dia?
C. Murid saya di studio sama Kita tak? semak. Dapat tak 1, jawapan 2, C? 3. Angkat jawapan. Angkat jawapan. Viviana yang mula. Viviana yang pertama sekali. Alah, terbalik pula Syah. Okey, jadi itu teknik dia Nisa. Jadi Viviana kita bagi 2 lah sebab dia semangat nak angkat jawapan. Baik. Okey, yang lain kita bagi 1 stiker. Baik. Nampak tak murid-murid saya betapa mudahnya soalan ini? Jadi jangan jawab salah. Gunalah kaedah yang saya tekankan. Di sini paling mudah. Apabila ramai murid confused di sini. Sebab itu saya kongsikan cara menjawab dengan betul. Baik. Okey, seterusnya ini tips tadilah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan keempat. Baik. Okey, soalan keempat. Saya nak murid tulis A itu graf apa, B itu graf apa, C itu graf apa. Sambil murid di rumah juga cuba meneka. Agak-agak A itu graf apa, B itu graf apa, C itu graf apa. Kalau soalan seumpama ini di kertas soalan, maknanya kita kena padankan kita kena cikgu. sesuaikan. Baik. Dan murid di rumah dan juga murid-murid saya jangan leka dengan nilai sudut. Sebab nilai sudutnya kalau Nisa tengok semua berbeza-beza. Betul. Ini 90 di sini. Ini 90 di sini. Ini tak ada 90 pula. Ini ada 180 darjah. Jadi saya dah berkongsi tadi, kita dah mahir dah menggunakan kalkulator. Jadi saya rasa tiada masalah. Baiklah, kalau murid dah habis menjawab, boleh tak angkat jawapan? Kongsikan jawapan. Oh, Diana yang pertama. Diana cos. Okey. Cosinus, cos, tan, sin. Cosinus, tangent, sinus. Cosinus, tangent, sinus. Okey, saya dah cek jawapan saya, jawapan murid saya. Okey, kita nak cek. Kita semak sama-sama. Graf A adalah graf cosinus. Jadi semua betul. Semua betul. Baik. Okey. Graf B adalah graf tangent. Sebab kita tengok pun dah tahu dia ada nilai tidak tertakrif Nisa. Baik. Dan automatik graf C adalah graf sinus. Jadi semua murid berjaya menjawab dengan betul. Kita bagi 1 stiker. 1 stiker ganjaran. Cikgu nak tanya soalan. Tadi jawapan ada yang tulis tan sahaja, ada yang tulis tangent. Adakah kedua-duanya baik untuk menjawab? Kalau soalan itu pada soalan kertas 2 subjektif, murid kena tulis graf sinus, perkataan yang betul. Tapi saya faham Diana kata graf sin tu adalah sinus. Tapi murid kena tulis nama yang sebenar. Kalau soalan itu nak persamaan, murid kena tulis Y sama dengan. Itu murid kena faham. Kalau persamaan, kena tulis Y sama dengan sama ada sin X ke, cos X ke atau tan X. Tapi kalau nama graf adalah seperti ini. Okey. Terima kasih cikgu di atas penjelasan. Sekarang kita nak lakar. Jadi ini adalah contoh soalan subjektif. Dan bukannya kita nak sudut itu daripada kosong atau sifar. Kita nak daripada 90 darjah. Jadi saya ingin membantu murid bagaimana nak melakar graf dengan tepat. Okey, pertama kita bina dulu jadual Nisa. Jadual yang kita dah belajar bagaimana nak mencari nilai-nilai sin tersebut berdasarkan sudut yang diberi. Sebab itu saya bermula dengan 90 darjah. Sebab julatnya daripada 90 darjah. Jadi tak perlu buang masa bermula daripada sifar. Okey, bila murid dah tekan kalkulator, murid akan dapat seperti ini. Jadi bila murid dapat, murid akan lukiskan graf. Tadi saya dah cakap. Okey, kita lihat di sini ya, murid saya 90 darjah adalah di sini. Jadi 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah dan 360 darjah. Jadi dari segi ini skalanya dah seragam. Jadi apa kata kita plot sahaja seperti ini. Satu persatu dengan tepat. Okey, seterusnya jangan tinggal seperti ini. Kenalah guna pensel untuk melakarkan graf tersebut. Jadi daripada sini murid akan dapat melukis graf dengan tepat. Ini yang sebenarnya. So tip dia adalah mudah saja murid saya. Pertama, murid mahir membina jadual. Okey, seterusnya baru murid melukiskan graf dengan memplot dengan tepat berdasarkan nilai yang murid dapat.
Jadi sebenarnya pentingnya tekan kalkulator. Betul. Cari nilai dulu. Satu nilai dah salah, semua akan salah. Semua salah. Sayang. Nanti dapat graf lain, bukan graf simple standar seperti itu. Baik, cikgu. Jadi saya tak nak buang masa, saya nak murid saya get ready di rumah dan juga di studio untuk cuba melukis atau melakarkan graf Y sama dengan cos X. Cuba murid lukis di papan putih atau whiteboard yang diberikan. Baik. Untuk nak lihat apakah bentuk graf murid tersebut. Soalan nombor 6, lakarkan graf Y sama dengan cos X dengan keadaan 45 darjah sehingga di antara 45 darjah hingga 225 darjah. Macam cikgu sebutkan di awal tadi, pelbagai sudut boleh diberikan pada soalan. Pertama, murid kena pandai apa? Bina jadual dulu. Boleh tak murid saya cuba bina jadual? Okey, cuba mencari nilai tersebut dan cuba melakarkan graf. Perkara pertama adalah pandai bina jadual. Pandai mencari nilai menggunakan kalkulator. Baik, maknanya cikgu, bila kita dah bina jadual, nilai betul, informasi pun teratur, InsyaAllah graf kita akan betul, cikgu kan? Graf kita akan dapat sama. Baik. Tepatlah di situ. Cuma bila lakarkan ni, dia biasanya dia tak bagi kertas graf lah, Nisa. Jadi kita kena lukis pada ruang jawapan yang disediakan. Okey, nampaknya diorang tengah tekun ni. Ada tak kalau yang dah habis menjawab, cuba angkat jawapan. Jadual, cikgu kan? Buat jadual. Lepas tu buat bentuk graf. Berpeluh-peluh murid-murid kita. Yang di rumah bagaimana dapat mengikuti setakat ini. Begitu fokus. Samrita cuba lukiskan graf pada kertas yang diberi. Baik. Murid-murid perlu menyediakan jadual mengikut. Kita nak cari nilai, cikgu kan? Tekan-tekan kalkulator, dapat nilai yang betul. InsyaAllah graf kita pun akan betul. Tapi kena plot dengan kemas. Skala kena seragam. Skala kena seragam. Okey. Baik. Boleh tak murid saya? Ada yang dah habis? Misha tengah menjawab tu. Fokusnya. Apa kata kita kongsi dulu jadual dulu? Boleh tak? Nanti kita semak sama atau tidak. Pertama kita bina jadual dan jadual yang dibina adalah seperti ini. Jadi murid akan dapat nilai seperti ini dah, Nisa. Baik. Okey. Seterusnya bila murid dah dapat nilai seperti ini, barulah murid plotkan graf. Cuma mungkin murid akan bermasalah, dia kata, cikgu macam mana nak plot nilai ini? Sifar perpuluhan 7, sifar 7. Baik. Okey, katalah murid nak plot, murid boleh letak di mana-mana, tetapi mesti titiknya lebih daripada separuh lah. Baik. Sebab kalau separuh sifar perpuluhan 5 kan, Nisa? Jadi bila sifar perpuluhan 7, mungkin di sini, mungkin di sini dan sebagainya. Jadi itu tak ada masalah. Kecuali kalau murid diminta melukis atas kertas graf. Kertas graf ni murid kena hati-hati sebab dia mesti ikut tepat. Ada tak murid yang dah dapat? Jatuh Michelle pula. Dah dapat ke? Jatuh pula. Cuba angkat lukiskan graf. Samrita. Okey, Samrita dah dapat nilai. Baik. Mana grafnya? Yang lain? Tengah berpeluh-peluh nak melukiskan graf. Okey, kita nampak Michelle dah dapat, Viviana dah dapat. Okey, kita tak nak buang masa, Nisa. Dayana tengah jawab ni. Kita cuba jawab soalan ini. Baik. Dan daripada sini, tengok dapat sama tak dengan jawapan murid kita. Michelle, lagi sekali angkat dengan Viviana. Soalannya, jawapannya. Nampak tak? Lebih kurang sama. Tapi nampak tak dia sambung pula ke atas ni. Sebenarnya tidak perlu murid saya. Kita buat sampai kepada kehendak soalan sahaja. Itu yang sebenarnya. Baik, tapi cikgu apabila jawapan itu disambung, adakah ianya akan membuatkan jawapan itu salah? Tidak, jawapan itu tidak salah. Baik. Okey, cuma kurang tepatlah sebab soalan nak sampai 225 sahaja. Baik, jadi ganjaran mereka, cikgu. Okey, Misha kita bagi 2. Baik. Viviana pun kita bagi 2 lah. Baik. Yang lain kita bagi 1, tapi Dayana tak dapat stiker lagi. Tak apa. Okey, tak apa Dayana. Kita ada lagi satu soalan yang terakhir. Cuba lagi. Kita cuba soalan ke-7. Baik. Ini juga soalan yang diberi dalam bentuk soalan subjektif. Raja di bawah menunjukkan 3 graf fungsi trigonometri. Kenal pasti graf 1, graf 2 dan 3. Kemudian nyatakan nilai maksimum dan minimum bagi graf tersebut. Sangat mudah sebenarnya murid saya. Okey, saya nak kongsi boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Katalah kita ada sifar darjah. Baik. Bila kita tekan sin,
sifar. Murid akan dapat sifar. Sifar. Murid akan dapat sifar. Sedangkan pada sifar ini, okey, murid akan dapat sifar di sini atau di sini. Betul tak? Ya. Jadi graf 1 atau graf 2 mungkin adalah sin. Betul tak? Baik. Okey, tadi kita nak cari, cuba murid cari sin 90. Okay, sin 90. Murid dapat berapa? Jawapannya 1. Nisa dapat berapa? 1. Jadi bila 90 di sini, nampak tak 1 di sini? 1 di sini. Baik. Jadi graf kedua adalah graf sinus. Sinus. Baik. Graf kedua adalah graf sinus atau disebut persamaan graf. Saya cakap tadi mesti tulis Y sama dengan sin X, cos X atau tan X. Baik. Okey, saya rasa murid dah cuba menjawab. Ada tak murid yang dah dapat jawapan? Wow, dah dapat dah. Okey. Samprita boleh ke belakangkan sedikit ke belakang jawapannya. Sikit. Okey. Jadi ya, baik. Kita lihat jawapan murid adalah seperti ini. Sama tak seperti saya? Kita akan semak bersama-sama. Cuba Nisa tolong saya semak. Okey, graf 1 Y sama dengan tan X, graf 2 Y sama dengan sin X, graf 3 Y sama dengan cos X. Betul ke cikgu? Betul. Jadi kita bagi ganjaran dulu kepada Samprita dan Dayana. Dayana. Satu stiker. Baiklah. Cikgu, kita nak tanya lebih soalan tapi masa ni cemburu betul dengan betul. kita. Kita kena rehat sekarang, cikgu. Okey. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Kita bagi ganjaran dulu, cikgu ya. Okey. Dayana. Baik. Didik TV KPM. Kembali menonton slot menengah atas mata pelajaran matematik bersama saya Nisa K dan Cikgu Faiza. Cikgu, kita belajar graf fungsi trigonometri. Kita dah lakukan aktiviti dan juga belajar bagaimana kita nak memahirkan diri menggunakan kalkulator mendapatkan nilai sin, cos dan juga tan. Cikgu, kita nak uji minda lagi murid-murid ini, boleh cikgu? Ya, betul. Jom. Dah berpeluh-peluh murid saya. Okey. So kita akan uji minda graf fungsi trigonometri. Bahagian ini kita fokus kepada kefahaman murid mengenai graf fungsi trigonometri. Baik. Dan juga teknik mudah menjawab soalan graf fungsi trigonometri. Okey, tanpa buang masa, kita tengok graf ini. Graf manakah yang mewakili Y sama dengan sin 2X? Murid saya jangan salah tekan kalkulator. Ya. Okey, ada tak murid yang dah dapat jawapan? Oh, lajunya. Cepatnya lajunya. Ingat tak macam mana? Oh, dah dapat jawapan. Oh, ada. Siapa tadi yang pertama? Viviana yang pertama. Viviana, dapat jawapan Michelle C. dan juga Samprita. Okey, Dayana dah dapat belum? Kita tengok Dayana dulu dapat menjawab tak? Jawapannya semua sama. Baik. Okey, saya kongsi sikit lagi sekali. Lagi sekali sebab benda ni sangat penting Nisa. Sebab ini teknik mudah sebenarnya. Okey, murid saya, jangan susah hati, murid tengok saja sudut yang diberi. Jadi pertama murid tengok sudut, kalau saya lah, saya ambil 180 pun tak apa. Baik. Okey, saya tak boleh menulis. Tak apa cikgu, Okey, sekejap lagi saya bantu. murid ambil sin 180. Bila murid menekan, jangan tekan sin 2 darab 180. Baik. Macam mana nak menulisnya Nisa? Okey. Tak apa cikgu, boleh. Cikgu jelaskan, saya cuba cari. Murid cuba sin 2x. 2 darab 180, murid dapat 360. Jadi cuba murid menekan sin 360 dan murid dapat sifar. Baik. Jadi pada 180, mana yang sifar? Ini bukan sifar. Bukan. Ini sifar tak Nisa? Sifar 180 sifar. 180 sini pun sifar. Baik. Tapi sini bukan sifar. Jadi pilihan jawapan yang murid ada adalah sama ada C atau D. Okey. Tapi murid boleh lihat di sini. Bezanya ini di bawah. Ya. Bezanya ini di atas. Macam mana nak tekan? Teknik saya yang kedua. Murid ada sudut 90 dan 180. Ya. Jadi, bila kita tambah 90 darjah tambah 180 darjah, kita dapat 270 darjah murid saya. Kita nak ambil tengah-tengah. Jadi, 270 darjah kita bahagi dengan 2.
murid dapat 135 darjah. Faham tak dekat sini? Sebab di sini tengah-tengah. Tengah-tengah 135 darjah. Baik. Okey, daripada situ, murid tekan sekarang Y sama dengan sin 2 darab 135 darjah. Macam saya tekankan kepada murid, murid kena tekan ini dulu. Baik. Jadi murid tekan sin 270 darjah dan murid dapat negatif 1. Negatif 1. Jadi maksudnya grafnya di bawah. Baik. Sebab itu jawapannya adalah C. Tahniah murid saya. Baik. Okey. So seterusnya kita pergi kepada soalan kedua Nisa. Kita nak cepat sikit. Sebab murid dah faham ni. Ya. Okey, apakah jawapan murid saya? Rajah menunjukkan suatu arus. B ke C ke D. Hanya menggunakan kalkulator sahaja. Baik. Oh, Samprita dah dapat jawapan. Soalan nombor 2. Dua. Lajunya soalan nombor 3 belum keluar dah ada jawapan. Soalan nombor 2 anak saya. Soalan 2. Okey. So saya Nisha, nampak jawapannya Viviana, semuanya Diana. D. Baik. Okey. Jadi betul Nisa. Ya. Saya tak nak buang masa lah. Kita nak banyak sikit soalan. Boleh. Okey, kita pergi kepada soalan ketiga murid saya. Ini diberikan graf. Nampak murid saya? Soalan dia tanya persamaan manakah? Bila sebut persamaan mesti ada Y sama dengan. Ya. Itu tips murid saya. Okey, jadi murid saya di rumah dan di studio cuba menjawab apakah jawapan tersebut. Ya. Soalan nombor 3. Gunakan pengetahuan yang telah kita pelajari sepanjang episod kali ini. Murid-murid di rumah ada yang dah ada jawapan ke? Akan di studio, murid-murid di studio. Apa jawapan? A, B atau C ataupun D? Ada jawapannya. Ada jawapan tak? Cuba angkat jawapan. Tak apa. Okey. C. Semua jawab C, cikgu. Okey. Jadi semuanya betul. Jadi kita bagi ganjaran semua 1 stiker. 1 mata ganjaran. Seterusnya kita pergi soalan keempat. Baik. Okey, keempat ni saya nak terang boleh Nisa? Boleh, sekejap cikgu. je. Okey. Y sama dengan 4 sin X. Anak-anak saya di rumah, murid-murid saya mengkongsikan teknik yang mudah. Baik. Dia kata apabila Y sama dengan 3.8, jadi dekat tempat Y ini murid saya gantikan dengan 3.8. Baik. Sama dengan 4 sin X. Baik. Betul tak? Okey, kita nak berapa nilai X? Soalan tanya. Maka kita perlu pindahkan dulu 4 ke sebelah. Baik. Jadi kita akan dapat 3.8 bahagi dengan 4. Bila murid bahagi dengan 4, okey, saya tulis tanda bahagi kat sini ya. Okey, murid akan dapat 0.95 sama dengan sin X. Di sini murid hati-hati. Soalan nak X saja, murid saya. Jadi, maka X sama dengan, okey, saya pindah sinilah. Sin ini murid saya, kita perlu pindahkan ke sebelah. Baik. Dia akan jadi sin negatif 1. 0.95. Bagaimana nak dapat sin negatif 1? Okey, murid tekan kalkulator, tekan button shift, tekan button sin. Nampak tak dalam kalkulator dah jadi sin negatif 1. Baik. Kemudian 0.95. Dan murid dapat 71.8 something. Betul tak? Jadi jawapannya adalah C. Sangat mudah bila diberi soalan seperti ini. Dan soalan kelima, saya rasa ini tak ada masalah. Okey, saya nak berkongsi jawapan terus boleh Nisa? Boleh, tak ada masalah. Okey, sebab saya rasa murid kita dah mahir. Okey. So daripada sini, langkah pertama murid boleh mencari nilai X, kemudian lukis graf Y sama dengan sin X seperti ini. Bila murid lukis, murid akan dapat macam ni. Baik. Okey, langkah kedua, kita ada Y sin 1/2X Nisa. Jadi masih lagi menggunakan nilai yang sama, tapi kita ada 1/2. Jadi murid jangan salah. Jadi daripada situ, murid akan plot grafnya seperti ini. Di sinilah titiknya dan graf yang terhasil adalah seperti ini. Saya rasa mungkin dah membantu murid saya untuk menjawab soalan ini. Jadi jangan susah hati. Betul. Okey, hari ini Nisa, kita belajar, kita ingat semula, graf fungsi trigonometri kita ada 3 jenis graf. Okey, kita ada ketiga-tiga jenis graf dan daripada graf ini kita dapat cari titik minimum, titik maksimum, pintasan X, pintasan Y dan juga
pintasan X dan juga pintasan Y. Baik. Dan teknik mudah untuk melukiskan graf ini, Baik. pertama, murid faham kehendak soalan. Ya. Kedua, murid pandai membina paksi X dan paksi Y. Ya. Dan seterusnya, murid lihat julat yang diberi. Cikgu, yang penting skala mesti seragam. Ya, betul Nisa. Saya rasa itu perkongsian kita untuk tajuk bab 6 graf fungsi trigonometri. Baiklah cikgu, memandangkan kita pun telah sampai di penghujung kelas kita, saya nak minta cikgu beri sedikit pesanan kepada murid-murid supaya jangan takut dengan topik trigonometri. Ya, betul. Sebenarnya topik ini sangat mudah sekiranya murid memahami konsep Nisa. Baik. Dan sebenarnya saya harap murid saya di studio dan juga di rumah dapat memahami topik inilah. Baiklah. Cikgu, bagaimana dengan pentaksiran keseluruhan murid-murid ini, pencapaian mereka? Lihatlah cikgu, stiker-stiker ganjaran mereka sungguh banyak. Di situ memang kita nampak murid kita memahami tajuk graf fungsi trigonometri. Dan sebenarnya saya lupa Nisa, kalau murid nak mendalami lagi, mungkin murid boleh melayari Pelantar Delima KPM. Baik, boleh dapatkan lebih banyak latihan pengukuhan dan juga bahan-bahan pembelajaran. Baiklah, terima kasih kepada rakan-rakan kita di studio. Kita ada Viviana, Samprita, Michelle dan juga Dayana. Terima kasih. Murid-murid dari SMK Konvent Bukit Mertajam Pulau Pinang, terima kasih. Cikgu Nur Faiza Abu Bakar dan juga juru bahasa isyarat kita, Cikgu Suhana Fazil dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Kuantan Pahang kerana sudi bersama-sama kami. Terima kasih murid-murid di rumah. Diharapkan anda mendapatkan input dan juga tips yang berguna untuk menjawab soalan ini. Jangan takut-takut dengan trigonometri. Saya Nisa K. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.